Itu kisah adik Afida yang turut mengalami ataupun menjadi pengidap penyakit jarang jumpa, hypertrichosis. Bagi kita mungkin tidak biasa mendengar tentang hypertrichosis ini atau sindrom manusia serigala. Hari ini kita nak kongsikan dari sudut penjagaan bagi mereka yang mengalami penyakit hypertrichosis ini bersama dengan Dr. Alina Hasni Muhammad Rashid, pakar kulit kita pada hari ini. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami di studio. Tapi sebenarnya kita juga bawakan tetamu kita secara panggilan video, adik Afidah Batrisha Razi sendiri bersama dengan ibunya Puan Aziza Omar. Jauh ni dari Bacok, Kelantan sama kita. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Salam, selamat pagi. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Boleh dengar suara Afidah? Afidah sihat? Sihat. Malu-malu dia ya. Baik, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut dan nak dengarkan daripada ibu dan juga Afidah sendiri, kita nak bersama dengan doktor terlebih dahulu. Bagi pemahaman dalam kalangan masyarakat kita yang mungkin tidak biasa dengan hypertrichosis ini, bagaimana untuk kita jelaskan tentang penyakit ini, doktor? Okey, so hypertrichosis ni adalah satu jenis penyakit di mana dia ada dua kategori. Sama ada dia genetik ataupun dia di-acquired. Mungkin salah makan ubat, stuff like that. Tapi dalam kes adik Afidah, dia lebih kepada genetik lah. So dalam genetik ni, sebelum kita nak tahu pasal hypertrichosis, kita nak kena tahu apa bulu-bulu yang biasanya ada dekat badan kita. Okey. So, sewaktu kita lahir, bulu yang ada pada badan kita namanya lanugo. Dia sangat halus. Kalau kita nampak baby-baby yang lahir semua macam very hairy kan? Okay, betul. Selepas dalam masa seminggu atau 2 minggu, bulu-bulu ni akan jatuh sendiri. Dan ia akan tukar kepada bulu yang agak yang kurang halus daripada ni. Dan selepas masa nak reach puberty, masa akil balik, dia akan bertukar kepada bulu-bulu terminal, especially dekat tempat-tempat yang androgen sensitif macam rambut, and those yang especially lelaki, bila dia akan tempat-tempat yang androgen sensitive area dekat janggut, dekat tu. Okey, so tu progress dia lah. Kalau dari segi congenital hypertrichosis ni, apa yang berlaku is masa dia dilahirkan, bulu-bulu lanugo ni dia tidak bertukar. Dia stay, tidak gugur. Tidak gugur. Dia stay and they keep growing and growing. So walaupun di remove, dia masih lagi keluar. Okey, baik, itu sedikit pemahaman yang sangat jelas. Kita nak bersama dengan Puan Aziza dan juga adik Afidah bersama kita. Puan, kalau boleh dikongsikan keadaan adik Afidah ni dari lahirnya bagaimana sehinggalah sampai ke sekarang, Puan? Puan dengar? Ya. Okey. Mungkin boleh cerita sikitlah pengalaman bila Afidah dilahirkan ini kali pertama kan, melihat anak yang pertumbuhan bulunya lebih banyak berbanding dengan anak yang lain itu. Bagaimana mungkin Puan sendiri menerimanya? Puan, pada usia berapa sedar berkenaan dengan ni, perubahan ataupun keadaan Afidah ni? Dari lahir sampai lahir pergi. Memang macam ni je lah ya. Puan, bagaimana perasaan sebagai seorang ibu kan bila melihat anak itu lain daripada anak-anak yang lain? Mula-mula kejut juga. Ya. Lepas tu okey, tak ada apa. Ya, okey. Afidah, okey, Afidah kan bukan mungkin boleh cerita masa di sekolah kan, kebiasaannya kalau kawan-kawan tengok tu kan, macam mana Afidah, perasaan Afidah, apa yang Afidah terangkan kepada kawan-kawan? Afidah dengar? Macam mana kecek kat kawan-kawan tu? Afidah? Ya. Macam mana bagi tahu kawan-kawan tu, Afidah? Malu nampaknya. Malu, kan? Tapi inilah yang kita nak kongsikan, doktor. Sebenarnya dalam situasi ini, bila kita berbeza daripada rakan-rakan yang lain, sudah tentu ada perasaan kurang keyakinan diri, rasa malu dan sebagainya. Bagaimana mungkin kalau kita lihat psikologi anak-anak ini sendiri kan, bila mereka ini berbeza dari yang lain? Betul. So ini dah dinamakan quality of life.
kualiti kehidupan seseorang tu. So dalam bidang dermatologi ada kajian yang menyatakan bahawa ada certain penyakit yang akan menyebabkan penurunan quality of life. So untuk adik Afida, apa yang berlaku is dia rasa a little bit intimidated, dia rasa a little bit upset. Just disebabkan keadaan yang berbeza, tapi sebenarnya not just her. Mereka-mereka yang ada walaupun sedikit jerawat yang banyak pun akan rasa this kind of symptoms juga. So dia akan isolate themselves sometimes. Tapi kalau kita ikut in the past, right, few hundred years ago, ada dua kategori orang yang mempunyai sakit hypertrichosis ni. Okay. One is they choose towards rasa down, dibuli dan sebagainya, dipergunakan. Tapi ada juga yang terus dijadikan booster sebagai confident. Dan mereka even dia jadi celebrity. Ya. Yes. Kerana kelainan ini merupakan satu kelebihan lah, memang anggap seperti itu. Ya. Okey. Puan, doktor, sebenarnya kita nak cuba dapatkan juga Puan dengan adik Afida ni untuk bersama kita berkongsi. Puan Asliza, kalau boleh kongsikan Puan Asliza berkaitan dengan mungkin rutin harian lah adik Afida ni. Dalam bangun tidurnya, bagaimana penjagaannya, bagaimana Puan? Puan boleh dengar kami, Puan? Ya. Kalau kat rumah Afida macam mana? Apa yang dia buat kat rumah selalu? Pagi sekolah. Sekolah mengaji. Afida sekolah tingkatan 2 je? Macam mana kat sekolah, okey, belajar best tak? Seronok tak? Seronok. Kabarnya kan adik Afida ni suka bersukan ya? Betul ke? Apa agaknya aktiviti sukan yang Afida suka ya? Berlari. Okey, kalau tadi kita saksikan visual kan, kalau kita tengok tadi tu tengah siapkan hidangan berbuka puasa. Ni dengan adik-beradik ya. Berapa ramai anak Puan Asliza? 5 orang. Afida anak yang keberapa? 3. Okey, baik. Okey, doktor, mungkin kalau boleh dikongsikan juga berkenaan dengan cara menjaga, penjagaannya bagaimana ataupun sama saja dengan kondisinya yang lain? Sebenarnya untuk keadaan hypertrichosis ni, it's about maintaining dia punya bulu kat luar tu. Dia ada dua cara, sama ada you nak remove it ataupun you nak just keep it. Kalau nak remove a bit susah sikit. Sebab apa? Sebab kita punya cycle rambut ni dia akan berterusan. So setiap 28 hari macam tu kita punya rambut akan naik 1 cm depending on each person lah. So kalau dia nak remove pun boleh, tapi dari segi penjagaan saya rasa just cuma pastikan keadaan di sekeliling mulut, especially dekat area dekat yang masuk mulut, especially tempat yang ada rongga-rongga, dipastikan bersih sahaja. Dan dari segi pencuci muka, mungkin we can give a little bit more of pencuci muka yang biasa saja. I mean, you don't need any very strong punya pencuci muka lah. Sudah tentu mereka juga perlu menitik beratkan dari segi kebersihan juga ya, doktor. Bagaimana mungkin kalau kita lihatlah rutinnya, adakah sama seperti kita manusia yang normal ini ataupun ada pertambahan untuk lebih menjaga kebersihan? Kalau ikutkan dari segi kalau faktor jangkitan tu kerap berlaku, mungkin kena tekankan bahagian sterilize, bahagian cleansing part tu lebih sikitlah. Tapi in terms of secara it's normal, it's just normal. And looking at ikut tengok kepada kulit dia, it's not too bad. Dia tak terlalu banyak. Macam ada setengah-setengah orang dia terlalu banyak kan dekat muka. Betul. So trimming, you have to potong, trimming around the area. So in her case, I rasa just basuh muka macam biasa. Macam biasa ya. Baik. Okey, kita nak kembali bersama dengan adik Afida. Adik Afida ni ramai sebenarnya nak dengarkan suara adik Afida kita ni. Okey. Kabarnya sering ikut ayahnya ke laut. Senang. Okey. Apa yang buat dengan ayah kalau ke laut tu? Macam mana nak bantu ayah ke? Tolong ikat jom. Okey.
Biasanya kan kalau hari cuti, apa Afidah akan buat ya? Kalau tak sekolah. Selalunya belajar dengan cikgu. Kawan-kawan Kawan. ada main dengan kawan-kawan jugalah kan? Ini tengah tolong ayah lah ni ya. Kalau kita tengok visual ni. Ya. Oh, rajinnya adik Afidah. Ya, okey baik. Puan Azizah, kalau boleh nak dikongsikan juga sedikit harapan lah, sebab kita pun ada baca artikel berkaitan dengan harapan Puan untuk menyaksikan anak juga untuk menjalani kehidupan normal kan. Mungkin boleh dikongsikan harapannya Puan Azizah? Apa yang Puan Azizah harap sangat untuk adik Afidah ni? Nak tengok dia berjaya ke? Nak lihat dia juga orang kata apa dapat melakukan aktiviti seperti orang lain? Harapan saya agar dia sihat, berjaya seperti yang lain. InsyaAllah. Ya. Okey, itu juga harapan kami. Semoga dipermudahkan. Dan terima kasih kerana sudi bersama kami, Puan. Terima kasih Puan Azizah. Terima kasih Afidah. Ya. Afidah, lambai sikit Afidah. Kita semua nak tengok Afidah ni. Okay. Manis sebenarnya, cuma pemalu sikit lah. Betul. Doktor, mungkin sebagai perkongsian bagi mereka yang menonton. Sebab nisbahnya pun agak jarang, memang sangat jarang dijumpai penyakit ini. Adakah ianya membahaya atau apa yang boleh kita sebagai orang ramai perlu tahulah berkaitan dengan penyakit ini? Okey, so apa yang saya sarankan untuk adik Afidah ataupun siapa-siapa yang mengalami penyakit yang sama, get blood check up. Kita buat screening dan kita buat medical check up. Sebab kadang-kadang kalau faktor genetik, kita takut ada faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan pertumbuhan rambut yang banyak. So kadang-kadang kita pernah dengar PCOS tak? PCOS kan? Sometimes those yang bukan kategori yang teruk sangat tapi still ada nama dia hirsutism. Di mana di kawasan-kawasan janggut, ini perempuan lah, kawasan janggut dan itu kan. So kadang-kadang jerawat pun banyak. So ini adalah sintomat yang kita nak tengok daripada awal. So kita kena tengok dari segi cycle head regular ataupun tidak. Kita nak tengok ada tak problem-problem yang berkaitan dengan kelenjar adrenal di atas kita punya buah pinggang tu, sebab kadang-kadang dia boleh produce a lot of testosterone atau androgens yang menyebabkan bulu-bulu ni keluar banyaklah macam tu. So apa-apa pun kita kena exclude dulu, kita kena keluarkan dulu apa yang boleh kita awalkan, kita detect daripada awal. Okey, faham. Wow, menarik. Baik, apapun kita harapkan perkongsian ini memberi pengetahuanlah kepada mereka yang tidak mengetahui tentang hipertrikosis dan bagaimana sebenarnya mereka yang mengalami penyakit ini boleh melakukan penjagaan diri untuk memastikan mereka juga sentiasa boleh hidup dengan lebih bersemangat seperti orang lain. Kita pun mainkan peranan kita lah sebagai masyarakat. Doktor, terima kasih banyak. Dr. Alina Hasni, Muhammad Rashid, pakar kulit yang sudi bersama kita. Set kita juga ke ni? Set kita juga ayah saya, yes. Tadi dia senyum bila kita cakap macam tu. Okey, kita nak berteriak seketika.